Bersedia? Anda yang cepat kopi, tolong tulis. 33 tau saya nak bagi. Ready? Number one, kalau siapa yang ada food allergy. Tahu tak food allergy? Yang ada masalah sensitif kepada makanan. Sikit-sikit nak gatal, sikit-sikit rasa-rasa macam nak naik ruam. Rasa-rasa macam inilah, macam kat tekak ni, macam dia berlawan ke apa-apa sikit-sikit. Jadi you senang nak dapat food allergy, amalkan cara makan halia ni. Saya ulang makan pun boleh, tapi makan dia pedas kan. Yang paling popular sekali orang buat jahe. Tahu tak jahe? Jahe ni nama orang Indonesia untuk halia, dia panggil jahe. Dia orang selalu buat macam jamu kan, dia campur dengan halia, dia campur dengan sedikit limau, okey, campur halia pula, campur dengan madu, okey, dengan air panas, sama ada you nak rebus dulu pun boleh, atau you cuma tuang dalam you punya halia tu, dalam cawan disiapkan, sama ada you nak tumbuk pun boleh, you ricik-ricikkan dia kecil-kecil pun boleh, atau nak pakai serbuk dia pun boleh, no problem. Okey, nombor satu food allergy. Nombor dua ialah untuk orang yang suka nausea. Nausea ni maksudnya apa? Orang yang suka loya, okey, dan suka kembung perut. Ambil teh halia ni lebih kurang 2 atau 3 kali sehari. Tolong, jangan malu-malu sebab yang ni tak ada side effect langsung. Nombor 3 ialah masalah morning sickness. Orang perempuan yang ada ni morning sickness, loya waktu pagi bila you mengandung kan, terutama sekali 3 bulan pertama tu yang paling teruk sampai keluar muntah semua tu, yang tu you amalkan minum pagi-pagi, yang bagus perut kosong. Ambil halia, teh halia, ataupun bila saya kata teh tu jangan fikir gula langsung, okey? Kalau nak manis cuma pakai apa saya kata tadi, honey, okey. Kalau rajin juga saya kata bubur lemon, no problem. Sambung sikit lagi. Boleh tak you nak bubur jintan ke sikit, nak bubur kayu manis, semua tu boleh, tapi jangan terlalu lebih sangat sebab you nak buat 2-3 kali sehari. Nombor 4, constipation. Tahu constipation? Ni sembelit. Orang yang suka sembelit, ini bagus. Bukan saja sembelit saja, orang yang suka merodak perut dia. Tahu tak? Indigestion. Sekejap dia kembung, sekejap dia sembelit, sekejap nombor seterusnya, nombor 5 dia diarrhea. Orang tadi sembelit pun boleh makan atau minum benda ni, orang yang diarrhea pun boleh, yang suka cirit-birit, okey. Nombor 6 ada masalah gastrik ataupun orang panggil ulcer, gastric ulcer lah, perut kita yang rasa pedih, sehingga kan orang yang ada GERD pun saya suruh awal-awal try yang ni dahulu, okey. Air halia, okey, teh halia panas boleh. Pernah dengar H. pylori semua tu kan, sebab dia boleh lawan dengan bakteria pun. Okey, seterusnya dia ada anti-inflammation. Jadi orang-orang yang ada dalam, terutama sekali masalah usus lah, dia cukup bagus sebab apa? Dia boleh lawan bakteria-bakteria yang jahat seperti saya kata nama pylori dan sebagainya tu kan. Dan bagi mereka yang ada masalah cervix, tahu cervix masalah organ perempuan yang selalu katakan gatal ataupun masalah-masalah berjangkit, maksudnya ada bakteria, gunakan teh halia juga. Okey, maksudnya minum banyak yang berlandaskan kepada halia. Nombor 7, nombor 8. Siapa yang suka ada skin rashes, suka gatal-gatal, gegata semua tu kan, boleh kita gunakan. Okey, sebab dia bagusnya dia menurunkan you punya free radical. Free radical ni maksudnya bahan-bahan yang bertoksik lah, sampaikan ke kulit, dia ganggu kita. Basuh dia dengan orang panggil halia, minuman. Nombor 9, eczema. Eczema pun kulit juga kan, tapi eczema ni lebih teruk daripada rashes. Maksudnya dia lebih serius sampai kena pakai steroid dan sebagainya. Amalkan minum air halia 2-3 kali, 4 kali sehari pun tak apa, dengan air panas, minum. Okey. Lepas tu ini zaman COVID ni, zaman-zaman flu ni bagus sangat. Sebab apa? Dia bukan saya tak claim apa-apa, jangan nanti bawa keluar pula cerita kata doktor kata makan halia boleh lawan COVID. Tetapi tak, dia boleh membantu orang yang ada flu, ada selsema. Kan dia ni memanaskan badan, jadi rasa ringan sikit badan bila you amalkan air halia. Okey, especially bagi mereka yang rajin buat macam jahe tu, macam orang Indonesia suka buat jamu-jamu ni kan, asasnya daripada halia.
Okey, kalau pedas sangat you kurang sikit. Okey, dia punya halia tu. Penting sekali ialah nombor 11 ialah siapa yang ada terutama sekali orang perempuan yang ada kanser ovary. Ada orang buat kajian halia ni ada kebaikan untuk orang-orang yang nak bantu penyakit-penyakit yang berkanser. Bukan takat kanser ovary saja. Kanser-kanser lain pun digalakkan anda amalkan minuman ataupun makanan yang banyak dicampur dengan halia. Baik, sambung. Dia tinggi dengan antioksidan. Okey, bila antioksidan tu maksudnya dia boleh lawan kanser sekali, insya-Allah. Okey, membantu melawan. Okey, seterusnya nombor berapa dah sekarang cepat? Nombor 12 ya. Banyak ni nak cerita ni. Nombor 12 anti-aging. Yang ni semua anda terutama sekali para wanita suka dengar ni. Pasal apa? Kita nak cari nak pergi spa lah, nak ambil vitamin tu, nak inject ni, nak botox semua. Orang-orang dulu-dulu dia cari jamu je, dan jamu yang paling kuat untuk orang jaga awet muda ialah air halia. Kalau saya selalunya ambil air halia ni saya campur dengan air panas, of course, saya campur dengan chia seed sikit. Jadi kita boleh ambil fiber daripada chia seed pun boleh. Okey, kalau nak bubur biji selasih pun no problem. Okey, Sophia, dah boleh makan halia dicampur dengan cuka. Dengan cuka makan dengan nasi. Sedap tu. Sila. Bagi saya, cuka-cuka yang agak mencukupi saja. Jangan sampai perit pula nanti kan. Baik, sambung. Nombor 12, anti-aging. Saya dah cerita. Nombor 13, sampai ke otak pun. Dia lawan masalah penyakit nyanyuk, Alzheimer, demensia. Bagus untuk sebab ada kaitan dengan perjalanan darah nanti. Okey, seterusnya nombor 14 sekarang, acne. Tahu acne? Jerawat dan jeragat. Termasuklah anda anak-anak muda kan, terutama sekali yang baru balik dan sebagainya tu, kadang-kadang dia nak naik biji-biji, muka-muka tu dah berapi. Maksudnya gunung dia tu, gunung berapi dia tu dah meletup-letup semua tu. Amalkan minum air halia, dan kalau boleh ambil perah air halia tu, campur sedikit air, you pedapkan kat tempat-tempat yang kena pimple tu. Jangan terlalu pure, you kena dilute sedikit. Kalau anda yang ada skin tag, tahu tak skin tag? Kutil, tahu kutil yang saya ada banyak ni kat sini-sini ni, dia macam keluar 1-2 mm tu kan. Kadang-kadang kita bawah ketiak pun ada semua tu. So tak payah nak pergi potong-potong semua, please You pedapkan halia yang agak strong sedikit, tapi just tempat yang ada kutil tu saja. Baik, itu masalah kulit. Kita sambung sekarang masalah yang lebih serius, iaitu cardiovascular system. Tahu cardiovascular? Kardiak. Dengan dia ni jantung kita, dengan dia punya pembuluh darah yang beri support kepada dia tu, semua tu bagus bila kita makan halia, okey, atau minum air halia. Sebab dia ada satu lagi yang ni ada kaitan dengan blood clotting. Blood clotting tu maksudnya kepekatan darah kita, dia boleh mencairkan sedikit. Maksudnya dia membolehkan peredaran darah tu lebih laju. Bahayanya bagi mereka yang ada masalah jantung, yang doktor bagi warfarin ke, atau ubat-ubat heparin ke untuk heparin pula ubat yang blood thinning ni kan. Kalau blood thinning ni, kalau you ambil ubat doktor, you pergi discuss dengan doktor. Okey, tapi kalau takkan nak minum 1 gelas satu hari, malam 1 kali lagi, tak ada masalah. Jangan over. Pasal apa? Halia ni saja boleh menyebabkan you punya darah jadi cair. Tapi nak bagi cair betul, kena ambil mungkin satu hari mungkin 200 gram lah kot. Kita takkan ambil sampai banyak macam tu tak. So okey, sambung. Nombor 17, yang ni important. Orang yang takut kolesterol dia buat DND diet, kalau you amalkan dengan minuman ni lagi cun. Okey, semalam siapa yang dengar buat DND fasting kan? Masa you dibenarkan, masa you nak minum-minum tu, you ambil banyak minuman air halia pun bagus. Nombor 18, saya suka cerita ni. Pasal apa? Ramai daripada kita yang suka sakit badan. Maksudnya body pain. All kind of pain, selalunya dia ada satu signal yang bagi kat otak kata sakit. So ada halia ni, dia boleh menurunkan rasa sakit. Okey, anti-inflammation, anti-pain, very good. Jadi datanglah nombor 19, orang yang dah
kita atas pada 6 series ni selalunya boleh sakit osteoarthritis. Pernah dengar osteoarthritis? Maksudnya minyak hitam kita kat sendi-sendi dah mula berkurangan. Yang ni pun bagus juga untuk osteoarthritis. Akak yang ada dysmenorrhea, tahu dysmenorrhea yang senggugut. This is also terkenal. Orang-orang dulu dia tak ada klinik, tak ada hospital, dia pergi cari halia dulu. Okey, dia minum. Okey, semua makanan dia mesti ada halia. Very good. So sama juga dalam masa kita ada haid tu kadang-kadang kita cramp kan, ada stomach cramp, kadang-kadang kaki semua ni memang sakit, malam-malam cramp sampai menggulung-gulung tu, minum air ni dengan air panas. Okey, maksudnya halia antara the best. Kita dah masuk nombor 21 sekarang. Yang ni orang perempuan dan lelaki yang dah mula berumur sikit, bila libido dia, tahu libido kan, dia punya sex drive dia dah turun, you amalkan bahan-bahan macam ni. Okey, ni natural punya kawan dengan tongkat alih. Itu khas untuk sana saja. Tapi yang ni ada kesan baik sampingannya adalah untuk meningkatkan libido. Bagus. Tadi saya dah kata nombor 22 sekarang kita fokus kepada blood. Blood ni kalau orang Cina kata chi dia boleh lepas, chi tu maksudnya dia boleh berterbang, boleh lajulah jalan. Memang you susah nak dapat penyakit. Pasal apa? Sakit sikit je darah kita bawa keluar. Benda yang tak elok dia tarik keluar. Itu blood circulation kita, sirkulasi kita cantik. Satu lagi bagi mereka yang suka bau, ini dah tua. Yang tua ni kadang-kadang dia boleh busuk tau dalam tu. You kalau nak ambil tu jangan ada yang hitam-hitam kat luar. Okey. Saya ada orang ajar kawan saya kata kalau boleh ambil yang muda lagi bagus. Okey. Alright. Apapun kalau siapa yang boleh dapat minyak dia, you main dengan minyak dia pun, aroma dia pun boleh menenangkan, mengurangkan sakit, semua tu amat baik. Mereka yang amalkan minuman dengan halia ni, gigi mereka terutama sekali masalah gusi dan gaham akan berkurangan. Pernah dengar gingivitis tak? Jadi dia ada infection, kadang-kadang kena ambil antibiotik, semua tu dia boleh berkurangan kalau you ambil dengan air halia ni. Okey, lagi sikit lagi. Oral infection dah cerita tadilah, oral tu mulut lah kan. Nombor 24, asma. Orang asma kalau tahu ni, baiklah you ambil air halia kan. Nombor 1 dia sedap, nombor 2 dia rasa panas badan, kuranglah you bermasalah. Liver kan, siapa yang nak jaga liver tak payah pergi buat rawatan mahal-mahal, tak payah nak pergi overseas. Kat belakang kampung kita je, siapa tanam halia berkawan dengan dia rapat-rapat. You sendiri kena tanam halia. Saya baru tanam halia, dulu tanam sekali tak hidup. Padahal senang je tanaman ni. Okey. Mungkin sebab dia senang dapat kat pasar kot kan. Tapi yang cadmium, pernah dengar cadmium? Cadmium ni seperti heavy metal lah, mercury ke lead ke apa yang ada dalam makanan, dalam laut kita kan, kalau kita dah tertelan ikan, makanan daging semua yang ada cadmium ni, dia sikit demi sikit dia boleh buang toxicity daripada heavy metal. Cepat nak habis. Nombor 27 ialah obesity. Yang ni ada kaitan dengan, sebab tu saya cerita kebetulan lah kot. Saya tak sangka pula saya nak cerita halia ni ada kaitan dengan semalam kan saya kata nak kuruskan badan. Nah, sambilan you nak kuruskan badan dengan fasting, you minum banyak-banyak air halia. No problem. Okey, dia menguruskan badan. Bagi mereka yang terlebih-lebih duduk main ke matahari, saya suruh mandi matahari sejam paling tinggi kan, tapi you sebab kena kerja. Kadang-kadang sampai nak terbakar kulit, merah muka semua tu, yang tu banyak minum air halia sebab dia boleh mengurangkan beban UV rays daripada matahari. Nombor 29. You pernah dengar tak aflatoxin? Kan selalunya saya cerita kat mana? Daripada kacang kan. Kacang tanah terutama sekali. Bahkan ada lagi ke kacang lain kalau you dah lama simpan dia, yang dah you keringkan tu, kalau sampai dah berkulat, yang tu namanya aflatoxin. Tapi kalau you rajin minum dengan air halia ni, insya-Allah katanya aflatoxin pun dia boleh kurangkan. Yang ni ada berita baik untuk orang diabetes. Walaupun saya kata ini yang saya kata antaranya kita boleh buat diabetes cure tanpa ubat. Nombor 1 diet, tapi suplemennya antaranya ialah minuman
air halia lagi. Tak lama halia ni habislah kat pasar ya. Tapi tak apa, sebab nombor satu dia murah, nombor dua you boleh tanam sendiri. Jadi saya takutlah nak cerita banyak-banyak, biar habis orang pakai benda-benda yang natural macam ni lagi bagus kan. Hypertension, apa tu? Blood pressure, very good. Untuk headache, orang yang suka pening kepala, kan kadang-kadang kita ni zaman-zaman kita berkurung ni kan, naik pening kepala juga, betul tak? Kadang-kadang, okay. So, you amalkan halia juga, okay. Makanan dan minuman halia. Dan seterus, hujung sekali, nombor 33, tidak lain tidak bukan, ialah detox. Tadi saya dah kata dengan heavy metal, tapi barang diingat, kita banyak lagi toxicity yang lain. Contohnya daripada makanan daging, daripada makanan sayur buah-buahan pun kadang-kadang ada juga pestisida.